Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Dia kepada view anda. Jadi kepada cara anda trade. Kalau anda trade intraday, shorter term, pastikan anda trade shorter term. Jangan intraday bila float anda pergi tahan sampai esok lusa. Jangan buat benda tu. Kalau anda kata anda trade intraday, trade intraday. Sebab apa? Sebab view anda adalah lebih kecil macam ni. Kalau anda trade swing lebih daripada satu hari, kalau nak gunakan 1 hour chart tak ada masalah. Anda akan tengok benda ni. Ya. Ini adalah sideway. Jadi ini bukan tempat untuk anda enter. Faham? Ini sideway. Jadi anda tak enter sideway. Itu dia. Jadi kepada anda punya view, satu saya tak setuju kata chart ini betul, chart itu betul. Semua chart betul. Cerita dia, pilih satu chart dan make sense. Kalau anda trade untuk intraday, pilih jangan lebih daripada 1 hour. Sebabnya TP anda tak sampai 500 pip. Ya, anda nak tutup position hari itu. Tu dia. Jadi dan pada waktu ni kita ada breakout. Jadi anda tak tekan macam ni. Apa yang anda cuba identify adalah kat mana tempat support, kat mana tempat resistance. Okey. Ni paling simple je lah. Ini adalah tempat support terdekat. Ini adalah tempat resistance terdekat. Okey. Jadi kalau anda nak enter sini, dia punya risk reward tak cantik. Boleh? Okey? Jadi kalau nak enter pun at least dah dekat. Tak berbaloi lah. Kalau dia pergi pun memang dia pergi. Tapi jangan tengok, breakout tekan. Don't. Jangan buat benda tu. First anda tengok kat mana anda nak keluar. Itu dahulu. Kalau masuk entry tak tahu tempat nak keluar, tak cantik. Jadi benda macam tu. Saya sentiasa melihat berbaloi ke tak nak masuk. Jangan tengok set up ada terus tekan. Jangan buat benda tu lah. Okey, ini untuk GJ. Kalau anda punya view lebih kecil, anda melihat kepada 15 minute chart, ini yang anda tengah nampak. Sini tempat support dan anda tak nampak tempat resistance. Kat atas ni. Okey. Jadi risk reward pun tak berapa cantik. Risk reward ini dahulu. Bukannya anda terus pergi kepada setup ada terus tekan. Jangan buat benda tu. Risk reward nombor 1. Barulah anda tengok, okey, tempat ni berbaloi. Kalau nak masuk, anda nampak dia buat new high kan. Kalau kita tandakan chart ni, kalau kita tandakan. Memang kadang-kadang kita tengok kat buku macam senang je nak tekan kan. Try buat benda ni. Anda boleh tak faham dia buat benda macam ni. Pergi dekat line chart, cari yang jelas lekuk. Ini satu lekuk. Lekuk satu. Okey. Lekuk 2. Okey. Dan seterusnya. Lekuk 3. Ni paling senang lah. Depend kepada your system. Kalau saya, risk reward tak cantik. It's like kita berniaga tapi kita punya risk tinggi. Buat apa? Faham? When we buy, we want to buy at discount price. Kalau katalah price ni return dan your view is dia akan naik lagi. Okay. When do you want to buy? When it makes this. Itu dia. Jangan buang penyakit, tengok chart terus tekan entry. Buang benda tu. Kalau tak faham candlestick tak apa ni, anda gunakan line chart. Itu paling senang lah. Kat mana nampak ada pusing dia. Ni antara kaedah paling mudah lah. Kalau tak nak pening dengan chart. Tunggu. You always buy from support. You always sell from resistance. Wassalam. Boleh? Jadi baru kalau dia test kat sini dan kita ada keluar rejection apa ke, kan? Kalau ada keluar rejection daripada sini, dan barulah risk reward cantik. Itu benda dia. Always look at risk reward. Kalau dia pergi terus pergi, tak apa. Kita tak ambil risiko besar dalam trading kita. Always think about risk. How about buy or sell at market? Boleh.
Tapi buy and sell at market price, is your risk reward good or not? Number one, okay, Terence, say I give you one project untuk buat untuk renovate rumah, okay? I give you one project untuk renovate rumah, renovate dapur lah, and project berkenaan is 50,000 punya project, 50,000. Bila anda calculate apa semua, cost dia 45,000. Okey, itu satu. Bila anda tambah gaji apa semua, sama lebih kurang, tak berbaloi, penat saja. Dan kemungkinan kalau ada apa-apa mungkin untung sikit, tak berbaloi, betul tak? Kita bisnes mata wang. Bila anda bisnes mata wang, anda akan kira benda macam ni. A business person always look at his cost first. Kat mana cost dia? Stop loss. Kat mana profit dia? TP level. Kemungkinan. Jadi apa yang kita buat? Katalah kita sama macam in any other business. Think it of it macam itu. Jangan buka chat terus tekan. Jangan buat benda itulah. Itu yang buka chat terus tekan. Lepas tu baru dah letak lot size. Baru cari tempat stop loss. Itu bukannya berniaga. Anda tak tahu kira cost. Anda tak kira cost anda. Jangan buat benda tu. Don't do that. You can. When it reach here, katalah dalam kat sini dan view anda dia tetap naik. Anda punya compelling market model, anda punya market type menunjukkan dia masih ke atas. Tak ada sebarang perubahan dan kita nampak trend line tengah test contohnya. Benda-benda macam tu lah. Boleh? Then you want to buy, then you buy lah. Don't buy from nowhere. Buy from somewhere. Faham? Itu asas dia lah. Dia terus pergi, never mind. Tomorrow market ada lagi. Jangan takut terlepas entry. Besok ada masa. Dia pergi ada 28 pair nak trade. Jangan takut dengan terlepas entry. Buang yang tu. Kalau ni letak, kalau saya nak masuk juga, okey. Letakkan alert. Add alert, dah. Tutup. Okey, tutup. Jangan merenung cat sebab bila anda merenung cat, apa yang berlaku? Tak sampai-sampai anda pergi tekan. Itu masalah. Kadang-kadang ada stop loss pun bypass. Should be 300 loss, overshoot 370. Did you calculate your that one betul tak? Your this one. Your position sizing calculator ni. Benda ni katalah you want to put 300 euro USD. You are putting risk percentage 100%. Stop loss katalah 50 pip euro USD. Then you get your micro lot here. Or standard lot here. If overshoot, mungkin overshoot few pips, few dollars. It doesn't overshoot until $70. Betul tak? Kecuali news besar lah apa-apa. Sebab tu turun macam jarum. Sebab tu saya selalu cerita, when you trade, just put the amount yang anda sanggup nak loss tu. Bukannya letak anda, semua duit anda dalam satu, orang berniaga, duit dia tak semua kat kedai. Kan kena rompak. Itu contoh kena rompak lah. Just put enough amount untuk debt position. Don't simpan, orang berniaga tak simpan duit dekat kedai. Dia simpan kat bank. Faham? So if you want to use 300, why your account got 370? So put 300. Faham? You can put it in other account. Excess amount you can put it in other account. Just put it there as bank. Boleh? Just put enough untuk position berkenaan. Kebelakangan ni kita ada banyak berlaku di mana kita ada apa dia? Kita ada fat fingers lah, market crash lah, apalah, benda-benda macam tu.
So one of the way, sebab benda tu tak dapat dielak. Benda tu sistem. Dan kalau profit kadang-kadang lebih, kita tak komplain pula kan. Okey, kita tengok kepada gold. Contoh satu lagi, gold. Gold is doing higher high. Okey, kalau anda nak buy, anda tak buy dekat sini. Kan? Itu buy harga mahal. Sebagai pedagang, sebagai seorang trader, you are buying when price is cheaper. Kalau anda trade macam kat sini, anda sama macam user, anda bukan trader. Faham? You will be buying when price is testing this level. Itu je. Tengok ada rejection, then anda masuk. Jangan buy kat atas ni. Dia naik, tak apa. Tempat lain, esok ada, lusa ada. Tunggu set up. Trade dengan bersistem. Selagi anda buat, buka chart, naik. Selagi anda buat benda tu, sekali-sekala menang. Banyak kala je tak menang. Itu asas yang kita belajar. RBS, resistance become support. Always buy from support. Support become resistant. Always sell from resistance. Always do that. Itu simple rule dia lah. Dia pergi terus. Dia buat 8,000 pip pun peduli apa. Trade your system. Jangan trade the market. You trade the market, anda akan terpengaruh kepada anda punya emosi. Itu saja. Itu yang menyebabkan kita buat irrational punya decision. Kita buat decision yang lot size tak kena, kita tak ni. Benda tu. Kalau loss position tu loss lah. Move on to another trade. Itu saja. You can't be right all the time. And in the meantime, kita tengok kepada sistem kita, dan apa yang kita buat adalah kita cuba trade your system. You want to trade the market, impossible. Impossible. Trade your system. Don't try to trade every candle. Oh, naik. Sistem anda kata buy dekat support. Ini tak dapat pergi tekan. Itu demam. And trade when price is doing something. Jangan trade dia naik. Jadi tekan. Berapa kali anda tekan, dia jatuh kan. Janganlah buat macam tu. Boleh? Okay. Gold pada waktu ni bullish move. But you want to buy, you are not buying here. You want to buy, you buy at discount. Dia naiklah, biarlah. Kalau tengok dekat 1 hour, anda tak nampak kat mana resistance dia. You want to buy, buy somewhere dekat support. Don't buy tengah-tengah dunia. Sentimen tunjukkan positif, tunggu RBS baru on. Yes, itu dia. Laudin, kita tunggu, letak alert. Jangan merenung chart. Jangan merenung. Hari tu tak trade, tak apa. Anda tak rugi. Besok cuba lagi. Itu saja. Try to buang penyakit tu. Itu tanda ketagihan tau. Tak ada yang tak ada entry, gelisah je tak ada entry kan. Itu adalah tanda anda ketagih. Bukannya anda trade. Kalau ada ketagihan, itu bukan trading. Itu berjudi. Anda ketagih nak tekan. Kalau anda dapati ada perasaan tu, buang. Kalau boleh jangan ada. Sebab niat kita trading tu dah jadi lain. Buang benda tu. Letak alert, relax. Tunggu sistem anda masuk. Bukannya makin banyak entry, makin banyak untung. Tak ada. Kita pun tahu. Buang benda-benda tu lah. Okey? Soalan lain? Ada apa-apa soalan? Okey. Jadi kalau kita lihat semasa seperti saya katakan tadi, US market buka balik pada malam ni, sentimen untuk pasaran US sebenarnya agak okey sebenarnya sebab US China berunding balik. Of course US dibuka balik pada hari ini menyebabkan permintaan kepada USD itu meningkat, tapi bila pasaran dah melihat balik kepada sentimen, itu boleh melemahkan US. Kita tengok 10.5 nanti apa jadi kepada USD. Euro agak sideways,
JPY, sideway, untuk apa GBP, Brexit punya sentimen menunjukkan kemungkinan untuk lebih lembut sikit Brexit dia, kemungkinan untuk extension Artikel 50 serta Parlimen mengambil alih dan kemungkinan untuk second referendum. Itu yang menyokong kepada GBP untuk semasa. Australia dollar, hubungan dagang di antara Australia dan China. Ini besok kalau masih juga sentimen tak cantik, saham jatuh, anda akan nampak AUD ni akan lebih rendah. Tapi cerita dia dah hampir sampai kepada support dia dekat 0.71 tu ini yang saya pun tengah tunggu, tak sampai-sampai. Saya tunggu dan tunggu price action. Itu saja. Okey. Itu untuk AUD. Untuk Canada dollar, of course kita ada sentimen US China punya rundingan yang menyokong sikit. Sebabnya kalau US China ni okey, kita akan ada permintaan kepada minyak yang meningkat dan itu boleh menyokong kepada Canada dollar. Chef bercampur-campur dan seterusnya kepada New Zealand dollar lemah. New Zealand serta China punya hubungan dagang. Tengok esok, saya nampak ada potensi untuk Australia dollar ni. Sekiranya kita ada denial daripada China mengenai sebarang kota kepada import bijih besi daripada Australia, itu boleh menyokong. Tengok kepada chart ini besok. Tengok kepada chart ini besok. Iron ore, ini pukul 9 pagi waktu kita, dia start pukul 9 pagi. Waktu ni dia off, ni pukul 9 pagi waktu kita, waktu Malaysia. Anda tengok dia, kalau dia meningkat pada esok hari, itu adalah something yang positif kepada ni. Ni dia punya ni. Ni link dia. Tengok kepada iron ore besok. Sekiranya iron ore meningkat, kita ada kapal-kapal dari Australia yang menghantar. Dalian ni lebih kurang macam Kelang lah, pelabuhan. Dan dia banyaknya bijih besi dari Australia tu dihantar melalui pelabuhan dekat Dalian. Jadi cerita dia banyak kapal-kapal tu masih kat laut. Dia orang tak dapat nak turunkan kargo dia sebab proses custom China tu slow. Ia dikatakan sengaja dibuat oleh pihak China sebabnya kemungkinan untuk kota ada bulan-bulan tertentu banyak ni je boleh hantar. Kalau itu berlaku, sekarang tak, ini market tutup. China tengah ni. Waktu ni jangan tengok dia. Yes, dia naik pada waktu ni, tapi anda tak tengok dia. Anda tengok dia pada waktu dia buka besok. Dia tak ada pasaran dia tutup. Memang dia naik, tapi anda tak trade dia pada waktu ni. Esok pukul 9, baru anda tengok dia. Kalau ini naik, then barulah anda tengok. So, isu dia benda ni sekarang ni. Waalaikumsalam. Faham? Jadi pada waktu ni tak. Anda pun nampak untuk Australia kepada sentimen dekat pasaran saham. Jadi tak ke mana. Tak ada apa-apa pada waktu ni. Okey? Okey? Ada sebarang soalan? Bila saya buat yang macam ni, try buat satu-satu. Macam kalau yang saya contohnya. Kejap. Okey, kita cerita apa tadi? Untuk USD. Try buat macam ni. Bullish. Apa yang bullish? Waktu semasa, kita ada GBP yang bullish. Bearish. Kita ada AUD, NZD yang bearish. Bullish, agak bullish juga adalah kepada Canada dollar. Okey. Okey, apa yang ranging? Kita ada USD, Euro, Chef. Apa lain satu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa satu lagi? Sebab Huawei boleh jadi gak ke? Yes. Itu Huawei tu macam kalau orang tak
JPY. Okey. JPY semasa adalah ranging. Try buat ni. Saya buat satu-satu. Anda letakkan anda punya ni macam ni. Okey. Huawei tu katalah orang tak nak ambil barang Petronas, tak nak ambil Petronas. Terjejas tak Malaysia? Apa yang kerajaan Malaysia akan komen kalau orang tak benarkan Petronas mencari gas. Katalah Petronas dekat Afrika Selatan, kita ada Petronas ya, dan kerajaan Afrika Selatan ban Petronas untuk usaha cari gali kat situ. Of course kita akan ada kerajaan Malaysia yang akan memberikan kenyataan keras kepada ni. Sebab itu adalah kita punya flagship company. Dekat US tu Huawei tu sama besar macam Siemens, macam company mana lagi. Dia kepada, bukan hanya kepada phone. Jangan tengok P20 Pro anda, jangan tengok Nova, jangan tengok tu. Itu cuma kecil je. Yang besarnya telecommunication network structure, itu yang besar dia. Siemens kepada Germany, yes. Dan kita ada Germany yang umumkan hari ini, dia in defiant, nampak dia sebabnya Germany tengah bimbang ada kemungkinan untuk US mengenakan tarif kereta. Itu yang anda nampak pasaran saham dekat euro ni agak terjejas disebabkan kebimbangan mengenai auto tarif US. Dan Germany hari ini mengumumkan dia akan terima Huawei untuk untuk bekerjasama membangunkan infrastruktur 5G dia. Satu dunia ni setengah sibuk dengan 5G. US bukan apa. Kalau anda nak tahu, pengasas company Huawei ni, dia ni rapat dengan China punya premier dahulu sebelum yang sekarang ni. Bukan Apple. Apple lain. Apple tu syarikat buat phone. Yang ini Huawei, Siemens semua ni buat infrastruktur macam Celcom, macam Maxis. Faham Syarizal? Dia orang buat tower apa semua tu fiber optik, buat benda-benda tu. Dia buat benda tu selain daripada phone. Dan cerita dia, satu dunia pada waktu ni tengah nak bangunkan infrastruktur 5G. Kalau anda rajin pergi search benda ni. Internet of everything. Sebab orang sekarang ni tengah bercakap mengenai apa tau. Ni anda cari dulu ni. Apa ni, dan teknologi ini memerlukan 5G, Internet of Thing, Internet of Everything. Ni yang sedang the next thing. Cerita dia yang ini memerlukan kepada network yang lebih cepat lah. Sebabnya kalau kita ada 4G tu tak ni. 5G tu diperlukan contohnya untuk kereta yang memandu sendiri, untuk rumah smart home dan lain-lain. Dan macam-macam lain lah. Basically automation. Itu dia. Jadi satu dunia ni tengah bangunkan sebab kita dah sampai kepada the next phase of technological advancement. Kita dah cerita macam-macam lah. Kereta terbang je tak ada lagi. Kereta terbang. Itu je. Itu tengok Back to the Futures. Why auto tariff US saja kan? Whole industry boleh effect. Sebab US adalah pasaran terbesar kereta. Pasaran US is the biggest market in the world. Yeah. Okay. Itu dia the biggest market. Ni Trump kena saman dari 16 negeri tu kan. Ya, dia ada kesan tu yang ada nampak gold tu kukuh. Trump dia declare emergency, national emergency, dan bila dia declare national emergency,
selepas dia tidak mendapat peruntukan yang dia harapkan untuk membina wall dekat Mexico tu, apa yang berlaku adalah dia declare national emergency dan bila dia declare national emergency, dia boleh ambil duit daripada peruntukan department lain, kalau nak faham apa yang sedang berlaku. Jadi bila dia declare national emergency tu, 16 negeri mencabar keputusan Trump declare national emergency dan menyatakan bahawa kerajaan persekutuan tidak mempunyai kuasa lebih daripada Kongres untuk declare national emergency hanya untuk mendapatkan dana untuk membina wall. Jadi maksudnya kita akan ada kes ini dibawa ke federal court. Kita nak tengok jurisdiction dia, adakah kerajaan persekutuan dan presiden mempunyai power untuk declare national emergency, mengatasi Kongres, mengatasi parlimen dia dan dapatkan dana untuk membina wall. Itu cerita dia. Jadi itu yang nampak kenapa goal ni setiap kali ada cerita politik yang tak elok dekat US, anda akan nampak goal meningkat. Itu yang anda nampak goal bergerak macam ni. Hampir satu line naik. Itulah dia. Faham Tiap kali ada cerita politik tak elok, goal. Fikirkan goal. Anda tengok saham tak berapa cantik, hari inilah goal. Okay? Biarpun saham cantik pun, goal pun kuat. Faham Tiap kali ada cerita pasal politik yang tak elok. Okay. Meriah goal sejak Trump ni. Goal pusing balik. Not kepada news, semua news. Kalau news dia melemahkan USD, yes, gold akan naik. Tetapi especially news berkenaan dengan politik. Kalau dia tak elok kepada cerita politik, anda akan nampak gold tu naik. Kita mungkin ada impeachment of president, kita ada cabaran kepada kuasa. Asalkan ada apa-apa mengenai politik, anda akan fikir gold. Gold sebagai safe haven deposit to a certain extent. Okey. Keistimewaan gold ni, dia adalah satu value retainer. Maksud value retainer ni, dia sendiri ada nilai. Okey. Semua sekarang, berapa orang ikut webinar ni? Okey. Anda ada wallet dengan anda? Anda ada wallet anda tak? Duit, ada wang kertas tak dengan anda sekarang? Ada Okey. Ambil duit RM10. RM10. Jangan bawah RM10. Kalau tak ada RM10, pinjam orang sebelah. Ada RM10. Pegang RM10 sekarang. Okey. RM10 tu cuma kertas. Dia cuma kertas dia. Ada okey tuan. Kita dah cabut ni alat satu lagi. Okey. RM10 tu cuma adalah satu polymer paper. Kita punya paper sekarang dah polymer paper. Kalau anda bakar dia tak ada apa-apa. Dia cuma kertas. Anda ambil polymer paper RM10, anda ambil RM50, cuba ambil dan bakar dia sekarang. Try bakar dia. Sama tak color dia? Mungkin duit RM5 dia hijau lah. Try bakar. Badri, cuba bakar. Sama tak color dia? Dah. Hantar gambar kat aku. Kau jangan buat hal pergi bakar. Minta kat SM. Dia sama je kan? Tak ada. Dan apa yang memberikan nilai kepada duit tu tadi adalah, anda tengok duit anda, yang memberikan nilai dia adalah wang kertas ini sah diperlakukan dengan nilai. Dan lepas tu signature tu. Itu yang memberikan nilai kepada dia. Dan penilaian kepada apa yang kontrak untuk legal tender tadi yang diberi jaminan oleh kita punya bank governor, itulah dia. Jadi kalau kita gunakan dia dalam transaksi, dia itu dia. Okey. Beza dia dengan gold tu, gold sendiri dia macam tu je, dia ada nilai. Dia macam tu je, besi kuning tu dia macam tu je, dia dah bernilai. Okey?
dan nilai dia kepada logam tu. Ya. Macam duit tadi, nilai dia kepada signature tu. Tu beza dia. Katalah kerajaan ada something wrong. Something wrong. Orang akan turunkan nilai ringgit tu. Nilai duit legal tender tu. Untuk gold kepada supply and demand. Itu dia satu. Khas dia kepada supply and demand. Yang keduanya adalah kepada apabila sebab duit ni kita ada faktor inflasi. Purchasing power dia. Gold sendiri apabila inflation meningkat, orang akan lebih banyak menyimpan kepada gold. Tapi kalau kita lihat ni something yang saya tak tahu dapat ke tak kita buat dia punya ni dekat ni. Saya tak tahu dapat ke tak kita nak buat dia punya ni. Kita cuba kepada chart. Kejap. Alah, tak dapat. Skrin ni tak dapat. Okey. Kalau anda lihat pergerakan gold tu kepada inflation, not really something yang mempunyai correlation yang cantik. Tak lebih daripada 0.3. Tapi kalau anda nampak gold kepada political turmoil, anytime dekat US ada pasal politik yang tak cantik, anda akan nampak correlation dia lebih cantik. Dia lebih hampir one to one dia punya pergerakan. Jadi sekiranya ada politik, ada apa-apa hal dia, anda akan nampak gold. Tu dia. Boleh? Jangan tengok kat 1 minute, tengok kat daily. Tu dia. Okey? Itulah sifat gold. Saya daripada the usual supply and actually gold yang anda nampak ni, gold spot ni, ini lebih kepada cerita apa? Kebanyakan gold bukan wujud dalam bentuk emas tu tau, dalam bentuk logam tu. Yang kebanyakan gold yang wujud pada hari ini adalah dalam bentuk kontrak. Kalau nak tahu kepada kontrak. Itu dia. Dia lebih dia kalau simpan semua order gold ni, tengok dekat bacat.com bacat.com. Nacat pula. Okay, kalau kita tengok kepada bacat.com contohnya, kita lihat kepada futures. Apa tak dapat ni? Okey, kita lihat kepada metals. Okey. Kalau anda tengok volume yang didagangkan ni, kalau kita lihat kepada volume yang didagangkan ni, kalau kita kumpul dia, jumlah simpanan actual gold dunia ni tak cukup untuk nak deliver semua ni. Tak cukup. By the time expiration dia, kalau betul-betul ada delivery, tak cukup untuk nak tampung permintaan. Ini harian tau. Ini harian. Jumlah simpanan gold dekat ni tak cukup untuk actual delivery. Kalau anda nak nampak macam palladium, platinum, ini lebih kepada actual delivery instead of trading dia. Kecuali palladium lah. Nowadays anda nampak harga palladium tu lebih mahal daripada emas. Nampak palladium ni? Lebih mahal harga dia 1.41. Gold 1.335. Volume dalam sini ada number of contracts. Jumlah kontrak. Satu kontrak bernilai, satu kontrak adalah, kalau anda tengok dekat ni adalah sebanyak, kejap saya tengok dulu dekat ni. Kalau kita dekat ni, saya tengok kontrak spek saya kejap sebanyak berapa ounce, saya pun tak ingat berapa ounce dia kepada ni lain, kepada dekat XM lain, dekat ni lain. Kejap, actual dia punya ni adalah kepada total. Ni satu kontrak dia ada certain ounces dia lah. Saya tak ingat.
Jadi jumlah gold yang ada kalau ikut tak cukup. Dan jangan tengok di sini. Sini adalah kontrak yang harga kat sini adalah harga yang lambat. Futures dia lambat. Futures dia lambat. Ni dia ada cerita di bawah ni. Boleh tengok dekat bacat ni, macam-macam ada. Dekat dia dengan siap dengan apa, strong buy ke strong sell ke, semua ada. Anda nak tengok kepada currency Euro USD contohnya. Kita ada Euro futures ya. Contohnya kepada GBP. Anda boleh tengok ni. Trade recommendation pun ada. Week buy pada waktu ni untuk GBP. Okey. Itulah benda-benda dia lah. Okey. Try buat yang ni lah. Bila kita adakan kita punya ni, then anda letakkan dia punya bias move dia. Dan sama ada ranging ataupun bullish ataupun bearish ya. Okey. Ada apa-apa soalan lain? Okay, nampak palladium. Palladium hari ni buat 1.446. Saya awal sangat keluar dulu. Tengok je lah. Palladium tu untuk catalytic converter dalam exhaust kereta. Dan masalah dia nak mengeluarkan palladium tu mahal. Proses dia. Okay? Okey, kalau tak ada soalan, kita berhenti rehat sebentar selama 5 minit dan kita sambung selepas ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ya, Cak. Okey. Okey. Boleh dengar? Kat Kuantan dapat tengok bulan terang. Okey, boleh dengar? Okey. Jadi kita lihat sekali lagi untuk semasa pergerakan untuk USD lebih bercampur-campur ke arah buka Wall Street sebentar lagi. Kita nampak lebih lemah ke arah buka tu. Kita lihat kepada buka pasaran, nampaknya pasaran pun agak bercampur-campur. Dekat Europe pada waktu ni agak negatif disebabkan oleh kebimbangan mengenai auto tarif yang mungkin dikenakan oleh US kepada kepada Eropah. Germany pun nampaknya berkeras untuk menggunakan Huawei. Itu satu defiance, penentangan kepada apa yang US, sebab yang lawan kepada China ni adalah US. Okay, jadi untuk USD pada waktu ni tak ke mana, lebih sideways pergerakan dia. Euro pun kita nampak yang sama, lebih sideways. Sekejap, tengah update sekejap inilah guna benda ni. Kalau 1 hour je dia refresh balik. Okay, JPY sama, lebih kukuh nampaknya JPY ke arah buka market ni. Nampaknya market agak negatif sikit lah. US dengan China punya rundingan, tak ada cerita apa-apa lain lagi. GBP komen mengenai Brexit yang boleh menyebabkan Parlimen mengambil alih dan menyebabkan extension of Artikel 50. Maksudnya Brexit tu dilanjutkan. Ingat dah habis bulan 3, tak habis-habis lagi jadi saya lah kalau lepas Brexit tu anda akan nampak GDP tu jatuh, lepas tu saya akan cari peluang untuk nak long dia. Bukan apa, dia akan mula berunding dengan negara-negara lain. Ekonomi dia jatuh mula-mula, lepas tu dia akan naik balik. Sebab dia dengan Switzerland dah settle, dengan few countries dia dah ada set apa yang dia nak buat selepas Brexit ni. Australia dollar, kita lihat kepada perkembangan besok. Untuk nak masuk hari ni tak berapa cantik lah. Anda saham tu jelas mana arah dia. Kanada dollar nampaknya mula jatuh ke arah buka market ni. US China, kita tengok apa pengumuman dia pada malam nanti Chef kembali mengukuh dengan sentimen yang tak berapa cantik, dan New Zealand dollar pun tak ke mana. Kukuh sikit ke arah ni, tapi esok nak masuk New Zealand dollar, nak masuk Australia dollar besok. Jangan masuk malam ni lah. Tak berapa cantik. Kalau nak masuk, anda tengok kepada Kanada. Ini waktu dia. Ni waktu dia. Kalau pasaran saham US tu masih jatuh, then anda trade Kanada dollar untuk short. Trade dia pada waktu dia lah kalau anda intraday. Intraday. Kalau anda seorang swing, anda tak kisah. Anda ada masa 2-3 hari. Tapi kalau intraday tu tak berapa cantik lah. Tu yang masuk, dia pergi ke kanan. Tak ke mana. Jadi, tengok kepada pasaran US, kalau pasaran saham jatuh, ini juga akan continue jatuh. Kalau pasaran saham naik, ini juga akan naik. Ini pada waktu 10.30 nanti. Okey? Okey, ada sebarang soalan sebelum kita pergi kepada topik kita pada malam ini? Tak ada? Tak ada. Okey. Jadi topik kita pada malam ini, kanvas dagangan, cerita tentang pulangan, risiko dan kecairan market. Kita trade dalam satu dunia yang global. Everything nowadays, trading pada zaman ini tak sama dengan pada 10 tahun lepas ataupun 20 tahun lepas. Tak sama. Information fly, information exchange, maklumat 5G apa semua ni menyebabkan maklumat lebih cepat zaman ini. Apa yang berlaku pada
Sekarang berlaku, kita tahu sekarang. Dia tak macam dulu. Kalau nak tahu cerita hari ni, kena beli paper besok. Besok tu anda, saya nak tahu. Hari ni ada tak siapa-siapa beli newspaper? Ada tak siapa-siapa beli newspaper hari ni? Itulah dia. Jadi cerita dia, kalau muka kita keluar dekat newspaper, mungkin kita beli. Betul tak? Sebab itu jarang jumpa kedai jual newspaper. Alamak. Okey, kedai buku tu ada lagi lah kot. Tak macam dulu. Sebabnya news yang ada dalam newspaper tu banyaknya dah ada keluar dekat feed kita. Banyak orang dah pergi subscribe online dan lain-lain. Because most of the information current sekarang. Dan ada yang newspaper pun, media pun bergerak lebih kepada digital nowadays. Itu adalah masa saya dekat media dulu. Waktu tu dah orang cerita benda tu. Itu tahun 2003-2004. Trying to make the presence more of online instead of offline. Itu dulu dah cerita benda tu. And benda-benda ni lah. Dan kalau kita lihat pasaran, ini adalah daripada screenshot yang saya ambil daripada Finviz. Terdapat banyak benda yang anda nak tengok. Kadang-kadang kita tengok market ni banyak sangat info sampai kan kita tak tahu dah. Kalau anda tengok technical macam ni kata buy, ni kata sell. Kalau anda tengok fundamental, ini polisi kata macam ni macam ni, sentiment, banyak sangat benda dia. Okey. Malam ni saya cuba terangkan apa yang mempengaruhi pergerakan besar dalam pasaran. Ramai kita fikir mengenai polisi. Yes, polisi itu satu. Tapi bila kita bercakap mengenai perdagangan ni, bila kita cerita mengenai trading ni, ia adalah mengenai kat mana modal tu pergi. Orang melabur tu, duit pelaburan tu pergi mana. Okey. Jadi kita lihat sejarah macam mana benda ni. Selepas Perang Dunia Kedua, kita ada ekonomi dunia yang kiranya stagnan. Banyak dekat Eropah, dekat Jepun, dekat Asia, banyak negara-negara yang ekonomi dia lumpuh. Tak ada kegiatan perdagangan macam ni. Dan yang adanya pada waktu tu cuma US. Jadi selepas Perang Dunia Kedua tu, mereka sign satu agreement dikenali sebagai Bretton Woods, di mana matuang-matuang negara-negara ni diorang packkan kepada USD, dan US sendiri cuba untuk membangunkan negara-negara di Eropah dengan menyalurkan bantuan. Saya tak ingat berapa jumlah dia, tapi nama plan dia dikenali sebagai Marshall Plan. Dan pada waktu tu kerajaan US menghantar duit ke Europe. Masalahnya, dekat Europe, sistem perbankan dia ada banyak negara. Faham tak? Ada banyak negara. Negara ni pakai mata wang ni. Negara ni pakai mata wang ni. Jadi, mereka bersetuju untuk menerima deposit daripada kerajaan US dalam bentuk USD. Macam kita kat sini, orang hantar duit kepada kita, kita kena tukar kepada ringgit baru kita dapat guna duit tu, betul tak? Kalau kita terima dia dalam bentuk USD, macam mana kita nak pergi beli roti? Faham? Tak dapat. Kita kata, oi, cat ni USD tinggi ni. Orang roti tu pula kata, tak, saya nak RM3 je, pengsan kita. Jadi Jadi kita kena tukar ringgit. Jadi pada waktu tu disebabkan oleh keadaan ekonomi apa semua ni, dan selepas perang, jadi mereka bersetuju untuk menerima deposit daripada US tu dalam bentuk USD. Cerita dia, di situlah bermulanya something, bank yang menerima duit dari luar ni dalam bentuk duit tu sahaja dikenali sebagai Eurobanks. Bukan European Union, bukan mata wang euro. Eurobanks. Dan mata wang tu sendiri, bila dia keluar USD tu, keluar daripada US, dia tak digelar sebagai US dollar. Dia digelar sebagai euro dollar. Ringgit
dibawa keluar daripada Malaysia, di bank in dalam bentuk ringgit, dikenali sebagai euro ringgit. Boleh faham yang tu Okey. Masalahnya pada waktu tu bermulalah kita ada Rusia, US, dia punya hubungan ni tak berapa cantik, terutamanya selepas perang Korea. Okey, itulah bermulanya negara-negara komunis seperti Rusia, Czech dan lain-lain ni dan a few countries yang dalam negara-negara timur, Eropah Timur diorang cuba untuk mengeluarkan duit dia daripada US punya pegangan, daripada bank-bank dekat US. Jadi apa yang diorang bimbangkan, takutnya kerajaan US ambil duit dia. Jadi apa yang diorang cuba kenalkan adalah something yang dipanggil sebagai mata wang dia. Dia nak letak duit tu dalam mata wang dia. Itulah sistem euro currency tadi Jadi maksudnya duit diorang hantar ke US, dia tak under jurisdiction Federal Reserve. Faham tak? Bukan under bank negara dia. Bukan under bank negara tempat negara tu. Jadi kalau apa-apa, dia adalah dispute under World Bank. Lepas Perang Dunia Kedua juga, kita ada World Bank, International Monetary Fund ni bermula selepas Perang Dunia Kedua. Okey. Cerita dia, apabila wang tu dihantar kat luar, dia ada interest rate dia sendiri. Interest rate apa nak gunakan dia? Kalau katalah kita tadi ada dekat negara-negara Eropah ni kan, dia ada mata wang US ni dihantar dan diorang meminjam duit tu. Takkanlah diorang nak pakai rate dekat US. Dia kena pakai local rate. Local rate mana dia nak pakai? Sedangkan local rate kita kalau kat Malaysia, kita pakai 3.25. Itu untuk Malaysia. Tapi sekarang ni mata wang tu mata wang US. Timbullah benda-benda seperti yang dikenali sebagai London Interbank Overnight Rate, LIBOR. Itu bermula pada tahun, offered rate. Itu bermula pada tahun 1986. Dan ia adalah antara kesan daripada selepas Bretton Woods ni tumbang pada tahun 71, wujudlah sistem fiat yang kita kenal pada hari ini dan berlakulah perkembangan interbank foreign exchange market, mata wang yang anda kenal pada hari ini dan berlakulah kegiatan spekulatif serta komersial. Dan apabila kegiatan ini semakin meningkat, pinjaman semakin meningkat, menyebabkan keperluan untuk menggunakan satu regional kawasan-kawasan punya interest rate dan antara yang dikenali orang pakai seluruh dunia ni, ada satu rate dikenali sebagai London Interbank Overnight Rate, LIBOR, London Interbank Offered Rate, LIBOR. Ini adalah rate yang diterima pakai seluruh dunia untuk terutamanya untuk 5 mata wang dunia iaitu USD, Euro, GBP, Yen dan SHEF dan dia sendiri mempunyai 7 tempoh matang dan dia ditetapkan setiap hari pada waktu Malaysia pada pukul 7.45. Kenapa benda ni penting? Ini adalah satu rate. Kalau anda ada Visa, anda ada Mastercard tu dia akan kira berdasarkan ni. Ini yang kalau anda termiss bayar, dia akan dikira daily kan. Tahu kan kalau anda miss anda punya bayaran credit card tu. Dia akan accumulated dan dikira daily sampailah 1 bulan tu dia accumulated dan dia variable tu Jadi benda ni anda kena tahu. Okey. Apa kena-mengena benda ni? Bila orang melabur, fund tu bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Cerita dia, kebanyakan zaman ni orang tak bawa duit naik kapal terbang. Faham tak? Orang gunakan bank. Jadi bank sama bank, bila ada tak siapa-siapa kat sini kerja bank ataupun pernah bekerja dengan bank? Ada tak siapa-siapa kat sini?
Anda mungkin pernah dengar benda-benda macam Lostro, Vostro, Nostro account. Jadi bank tu hantar duit kepada satu bank lain dan bank yang satu ni mungkin ada account dekat bank yang satu lagi. Jadi dia akan kredit debit sama sendiri. Itu dikenali sebagai Nostro dengan Vostro account. Sama sendiri. Aku masuk kepada kau. Okey, kau tolak aku punya duit kepada kau. Itu benda dia. Okey, dia tak ada hantar duit actual. Dia cuma online transaction. Okey. Dan kadang-kadang dia meminjam. Contohnya kita nak melabur ke US dan kita wujudkan kita punya kredit dekat US. Kredit kita tu akan dikenakan satu rate. Rate apa? Contohnya kalau anda ada kat MT4 anda tu, anda pergi tekan dekat MT4 tu, tekan kepada contract specification anda. Anda akan nampak long swap dengan short swap. Benda tu adalah berdasarkan kebanyakan broker ni menggunakan LIBOR rate ni. Dengan kita pun kena kalau nak tahu. Okey. Cerita dia ditetapkan pada setiap hari pada waktu Malaysia 7.45 malam. Jadi kalau anda, kenapa waktu ni penting kepada anda? Kalau anda jumpa satu setup pada pukul 6, pada pukul 7, jangan enter dahulu. Okey, ni clue dia. Lepas 7.45, anda punya setup tu masih ada lagi, trade. Boleh. Anda akan dapati pukul 6, 7, kebiasaannya kalau tak ada news apa-apa, dia akan buat retracement. Perasan tak benda ni? Hampir dia tak bagi. Retracement sikit, lepas tu dia sideway. Sampai sekitar 7.45, pukul 5. Lepas tu baru dia gerak balik. Perasan tak benda ni? Hampir setiap hari, benda ni yang anda akan tengok. Disebabkan oleh LIBOR ni. Inilah sebab dia. Okey. Terus habis kita. Sekejap. Saya tertekan lain pula. Okey. Jadi, LIBOR ni, interest rate ni, bila anda nampak, dia macam kita lah meminjam. Bila kita mempunyai risk yang kecil, bank pun tengok kita, dia ni boleh harap bayar hutang, anda punya interest rate akan lebih rendah. Funding cost anda akan lebih rendah. Dan sekiranya anda mempunyai risiko yang lebih tinggi, anda punya interest rate akan lebih tinggi. Jadi, LIBOR ni memberikan kita maklumat mengenai apakah risiko yang ada dalam pasaran dan kepada 5 currency tadi. Yang utamanya adalah kepada movement of fund. Sekiranya kita nampak mahal untuk nak beli USD, contohnya, nak melabur. Contoh, ada siapa-siapa sini terfikir tak nak buka kedai dekat Jepun? Tak ramai kan sebab mahal. Okey? Sebab duit dia mahal. Sama. Sama macam ni. Bila anda nampak mahal nak melabur kat situ. Duit dia mahal. Jadi, demand kepada duit dia akan jatuh. Orang tak ramai pinjam dan itu menyebabkan mata wang dia naik ke turun. Demand jatuh, apa jadi kepada mata wang USD contohnya? Itu bukan hanya kepada ni LIBOR rate naik, kos kita untuk melaburkan US naik, demand dia akan naik. Mata wang US akan jatuh, benda sama. Okey? Inilah yang cuba dilihat oleh central bank. Central bank akan melihat benda ni. Sekiranya dia nampak, LIBOR ni tinggi sangat. Orang tak melaburkan US. Apa yang Federal Reserve akan buat? Apa Federal Reserve akan buat? Dia akan tambah jumlah kredit dekat US supaya rate dekat US ada rate sendiri. Dipanggil sebagai overnight swap rate. Tak apa. Dekat US, dia akan rendahkan rate dekat US. Menyebabkan pelabur tadi, instead of tengok dekat LIBOR, dia boleh direct ke US dan menggunakan wang dekat US to direct. Ada pro and con dia. Kalau pelabur luar menggunakan tu, dia akan kena kepada Federal Reserve
punya regulation. Itu yang tak best dia lah. Tapi kalau dia gunakan LIBOR daripada fund luar, dia tak kena kepada Federal Reserve Regulation. Okey, tak apa. Cerita dia, apabila itu berlaku, itu akan merendahkan lagi nilai USD sebab jumlah kredit tu bertambah. Faham? Okey. Inilah yang dikenali sebagai policy tools yang kita nampak sama daripada sudut repo, overnight daripada sudut interest rate, benda-benda ni yang dilihat oleh central bank. Sebenarnya bukan hanya tengok kepada inflation, sebab inflation apa semua tu akan mempengaruhi risiko yang ada menyebabkan LIBOR tu naik ataupun jatuh tadi. Ini asas pergerakan kepada fund dunia, kalau nak tahu. Dan di sinilah di mana apabila institusi meminjam sama sendiri, itu dikenali sebagai call money. Bila kita meminjam daripada institusi, kita pinjam untuk beli rumah contohnya, kita punya pinjaman tadi dikenali sebagai term loan. Kita punya term loan tu dia kena dibayar ikut masa tertentu. Berbanding dengan institusi punya pinjaman, dia orang lain. Dia orang bila meminjam sama sendiri, dia tak ada tempoh. Dia kata aku pinjam kepada kau seminggu ataupun 1 hari. Dia biasanya 1 hari kepada 1 minggu. Itu untuk call money. Dia tak payah bayar setiap hari. Cerita dia, dalam tempoh tu baru dia bayar. Katalah dia expiry dalam seminggu. Dalam seminggu tu baru dia kena bayar. Yang tak best dia cuma satu. Peminjam tadi, yang bagi peminjam tadi, yang bagikan duit tadi, dia boleh panggil duit dia bila-bila masa. Itulah yang dikenali sebagai margin call ataupun MC. Itulah MC sebenarnya kalau nak tahu. Okey. Nombor 2, kita ada satu lagi yang dikenali sebagai interbank money. Ini adalah untuk 1 malam sehingga 1 tahun. Di mana kita ada contohnya, kita nak melabur ke US, kita dekat Europe. Kita nak melabur dekat US. Apa kita buat? Kita contact bank kat sana, bagi tahu kat dia. Aku nak buy USD. Aku bayar kepada engkau dalam bentuk euro. Berapa engkau bayar kepada aku? Nampak tak apa benda tu? Nampak tak apa benda tu? Itulah forex. Faham? Itulah foreign exchange. Interbank market, itulah market forex sebenarnya. Kalau nak tahu apa yang anda trade selama ni, katalah kita tadi bank besar dekat Brussels. Kita satu bank besar dekat Brussels, dan kita nak melabur ke US. Kita ada customer kita nak beli syarikat dekat US. Dia beli 100 juta. Okay. Kita contact dan customer kita bagi satu price. Euro kita nak sell euro yang USD pada harga berapa? Kita akan sell daripada harga tinggi 114 contohnya. Masalahnya dekat market sekarang ni harga 113. Jadi apa yang kita akan buat kalau kita bank besar dekat Europe yang ada customer betul-betul nak beli 100 juta tadi USD, sebanyak 100 juta USD dia nak. Jadi apa yang kita akan buat adalah kita akan tanya-tanya dekat interbank market, ada tak siapa-siapa nak jual pada harga tu. Kalau tak ada, apa yang berlaku adalah kita akan berikan kepada siapa? Dealer dan broker. Itulah market maker. Itulah yang kita dagangkan kalau nak tahu. Itulah dealer dalam market. Broker, macam broker kereta. Kalau nak tahu apa yang ada trade selama ni, ramai yang bila tanya apa forex, dia tunjuk euro USD, dia tengok chart. Bukan.
Ini benda dia. Dia ada actual pasaran mata wang tu di mana ada broker, ada dealer dan ada commercial yang actually nak beli benda ni. Macam kita nak pergi Singapura, sama, ada nak pergi Singapura, ada tukar duit. Faham? Ada tukar duit, lepas tu anda dapat anda dapat anda punya ni tadi anda dapat Sing dollar. Okey, balik daripada Singapura tu, katalah ada tukar dulu pada harga yang murah, 2.8 ada tukar dulu pada harga yang mahal, 3.2 contohnya. Sekarang ni anda balik harga cuma 3.1, anda tak tukar lagi. Anda tunggu rakan-rakan, ahli family anda, keluarga nak pergi Singapura dan diorang offer kepada anda, malas aku nak pergi sana lah, kau tukar, kau ada. Kita nak jual dia pada harga 3.2. Pada exchange 3.1. Kita akan cuba nak jual dia tinggi. Faham? Benda sama. Kalau kita jual dia, kita rugi. Kalau anda sanggup nak rugi, boleh. Tak ada masalah. Itulah apa yang dekat ni. Itulah forex yang anda dagangkan. Kalau nak faham. Apa yang anda trade selama ini. Itulah yang anda trade. Dan kita ambil daripada dealer, daripada broker. Dan ini adalah satu pasaran over the counter dan dealers market yang kita trade kan ni. Interbank market nama asal dia, kalau nak tahu. Bukannya tekan-tekan beli jual beli dekat tu je, bukan. Dia ada pasar dia. Exchange lain. Exchange lain, itu adalah dekat bursa. Itu kita ada benda-benda security, bukan spot. Contohnya seperti options, seperti futures, itu lain. Itu lain. Sebab itu sebab itu broker tak offer harga yang sama. Itu satu. Nombor dua, biarpun kadang-kadang sama, spread broker tu tak sama. Sebab ada broker bisnes dia punya ni lain. Ada broker bisnes dia lain. Dan harga pun dia mungkin ambil harga daripada ECN ini, ECN ini, tak sama. Pada satu-satu masa, tak ada harga sama sebenarnya. Contoh, saya tunjukkan ni. Dia tak ada harga yang sama. Contoh ni. Okay. Transaction ni, dia tak sama. There is no one price yang sama. Ni tengok time and sale ni. Dia tak ada. There is no ni. Dia transact pada harga lain-lain. What broker buat adalah dia akan ambil transaction yang paling dekat dengan harga yang transacted ni. Dan dia orang pun akan cuba untuk deal pada harga yang terdekat. Itu yang dia tak jauh lah sebenarnya daripada spot yang kita nampak dekat chart kita. Cuma dekat chart kita tu ada spread. Itu je beza dia. Dia dan transacted dia. Dan menyebabkan turun naik harga tu. Dia tak ada sama. Contoh, kita pergi Singapura, 10 orang. Seorang tukar duit dekat Plaza A, seorang dekat Plaza B, seorang dekat Plaza C dan seorang dekat Plaza D. Seorang mungkin dapat 3.1, seorang dapat 3.2. Jadi tak ada harga sama. Itu sebenarnya. Mana ada harga reference? Mana ada harga reference dekat spot, Anip? Tak ada. There is no reference price. What contoh macam Bank Negara Malaysia. Okey, kita ambil Bank Negara Malaysia. Tak payah kita ambil ECB lah. Ramai yang tahu ECB daripada Bank Negara. Kita ambil ECB. Dia akan, apa yang dia buat, dia akan tanya kepada bank-bank yang ada. Dia akan tanya kepada seluruh bank yang dekat Europe, central bank dekat Europe, pada pukul waktu ni, pada sekitar pukul 2.15 waktu dia, apa harga transaction dia untuk, contohnya untuk Euro USD pada waktu itu. Dia akan tanya, tengok ni, ditulis ni. They are based on regular daily consultation procedure between central bank across Europe. Faham? Dia akan tanya, ECB akan tanya, berapa harga engkau, berapa harga engkau. Dan dia akan ambil purata.
Itu dia. Dia tak ada. Spot ni tak ada satu reference price, tak ada. Dan bila dia dah kumpul, ni lah jadi reference price dia. Dia tak ada. Spot forex tak ada satu price. Satu ada nampak broker lain-lain. Itu dia. Boleh? Okey. Jadi itu latar belakang dia, apa yang sistem kewangan dunia ni. Ada banyak lagi tak guna pun saya nak ni. Saya cuma sentuh kepada apa yang kita buat ni lah. Dia mempengaruhi semua benda. Forex ni mempengaruhi semua benda. Okey? Dan asas dia apa yang berlaku dalam money market ni kalau nak tahu. Ini adalah tempat di mana interest rate didagangkan. Dan ia menjadi reference kepada central bank dalam penetapan untuk polisi rate dia. Okey, itu latar belakang dia lah. Bagi siapa yang dalam mentoring, make sure anda baca Inside the Currency Market. Itu adalah antara benda dia. Kalau nak tahu, buku tu lah yang buka mata saya. Saya ingatlah trading ni main tekan-tekan. Rupanya ada pasaran dia. Ada market dia. Nazir dah baca buku tu. Pening Nazir. Buku 1 tu. Okey. Ni benda dia dalam tu. Okey. Cerita dia, anda nak tahu ni tak dapat. Ini big boys, ini bank punya cerita, dan diorang tak akan kongsikan information macam ni kepada kita. Anda ada Reuters ke, anda ada Bloomberg ke? Saya ada. Contohnya, saya ada mana dia? Okey. Saya ada. Ini market money rates kalau nak tahu. Tapi anda tak akan dapat. Ini adalah source yang dikumpulkan. Anda tak akan dapat benda-benda ni. Actual berapa dia punya ni. Saya ada, tapi saya pun nak gunakan pun tak dapat. Sebabnya ada banyak lain. Kita ada kat mana support, kat mana resistance. Ni pivot saja sebenarnya. Volume, kat mana contohnya top of the books, dashboard. Kita tengok dashboardnya ada tak kat situ. Rate, anda nak tengok rate apa semua, money rate. Inilah money rate semua. Nak tengok untuk UK contohnya. Anda nak tengok money rates. Semua ni ada kat sini. Ni kalau orang ada pergi dekat counter bank, anda nak tanya untuk rate. Dia lambat sikit lah ni. Dia nak float. Anda nak tukar duit, dia nak bagi rate apa kepada anda. Inilah forex yang kita dagangkan kalau nak tahu. Ini dia. Tapi nak pergi kira dia satu-satu, saya pengsan. Sebabnya dia perlukan satu program untuk jalankan dia. Saya ada, tapi kat mana saya letak, saya dah tak ingat mana saya save dulu. Dia tengok kepada LIBOR ni apa semua. Dan kira berapa rate sepatutnya. Di situlah kita dapat pergerakan mata wang. Kita dapat hala tuju dia lah. Dan lain-lain ni lah. Inilah rate kalau nak tahu. Even saya ada pun saya tak dapat nak pakai. Tengok ni. Tak pening kepala kau tengok benda ni. Dia kepada semua benda. Semua benda. Kita nak tengok USD, kita nak tengok rate. Apa semua. Apa yang mempengaruhi pergerakan mata wang dia. Semua ni. Tapi nak pakai dia pening. Tengok ni. Macam mana kita nak buy ke sell ni. Kan? Cerita dia macam ni. Dalam trading, as a retailer, kalau nak tahu bank, kalau trading bank, dia orang tengok ni. Ini reference dia. Ini adalah board asas. Ini adalah yang dia orang tengok. Tengok DOM. DOM tak pening lagi. DOM simple.
Ini yang lagi pening. Kepada forward, kepada spread, benchmark, kepada interest rate. Ini yang lagi pening. Kalau DOM tak ada pening sangat. Kita boleh pasang kita punya kita punya alert. Kalau ada order besar dia ada keluar alert. Boleh pasang pun. Kan? Tak ada masalah. Tak ada apa-apa pun. Tapi cerita dia untuk anda nak tahu satu-satu benda macam ni pening. So, dalam trading kaedah dia adalah bentuk anda, bila ini cerita pasal trading ya, siang tadi kita dah cerita pasal melabur. Malam ni kita cerita pasal trading ya. Bila kita trade, bentuk anda punya model kepada pasaran ya. Order besar kat dalam DOM memang akan fill? Tak semestinya. Tak semestinya. Tak semestinya. Kenapa dia perlu fill? Kadang-kadang orang pergi kadang-kadang orang saja dia letak dekat-dekat kat situ, lepas tu jatuh sebab dia nak yang ni tadi turunkan harga. Itu biasa. Dia panggil front loading. Katalah kat situ ada 5,000 order pada 1.17. Price sampai 11685. Dia nampak 117 ni, dia orang saja je. Dia orang turunkan harga supaya yang besar ni nak tak nak dia orang terpaksa rendahkan harga dia. Itu biasa berlaku. Bukan semestinya order besar akan fill. Tak. Order besar selalu tak fill. Dia akan slip. Itu lagi pening kepala. Itu lagi pening kepala. Okey. Cerita dia, dalam trading nak tahu semua ni mustahil. Payah. Saya dah 20 lebih tahun. Dalam forex ni dah lebih 10 tahun. Dah macam-macam cara guna. Cerita dia, bentuk anda punya market model. Itu saja. Market model anda can be in the form of fundamental, can be in the form of sentiment, intermarket, technical, ataupun combination of benda-benda ni. Dan cerita dia, fahamkan apa yang gerakkan pasaran. Yang gerakkan pasaran, benda-benda ni. Yield dan risk. Kalau anda trade dekat currency, anda trade dekat equity, dekat saham dan lain-lain, dia kepada yield differential, faedah daripada bila kita keluar modal, berapa boleh untung. Orang tengok benda tu. Itu dikenali sebagai yield. Jadi sekiranya kita nampak perbezaan dia semakin besar, makin kita nak melabur. Contohnya, anda beli saham Apple dan anda nampak harga saham tu lebih tinggi dan anda akan lebih nak beli dia. Itu yield dia. Dan contohnya currency. Currency ni kepada interest rate. Kalau anda nampak interest rate negara tu semakin menaik, anda lebih nak beli mata wang dia menggunakan mata wang dengan kadar faedah yang lebih rendah. Itu dikenali sebagai carry trade. Inilah dia. Fund, kita punya pelaburan tadi menggunakan mata wang dengan faedah yang rendah, dengan nilai yang rendah, dan kita invest dalam satu tempat aset security yang memberikan pulangan yang lebih tinggi. Sebab kalau ini tak jadi, anda akan lebih simpan kepada duit dalam saving anda. Kalau anda simpan duit, ia pun ada interest. Anda melabur sebab anda nampak dia mempunyai pulangan lebih tinggi daripada simpanan anda. Faham itu? Jadi orang melabur dalam currency, dalam equity, dalam security yang memberikan pulangan. Apabila melabur, dia banyak kepada kisah sentimen pelabur tu. Di sinilah kita melihat dua benda. Satu dikenali sebagai risk appetite. Bila bagus, orang cuba cari keuntungan. Bila tak bagus, orang takut dan keluar daripada pelaburan dan menyimpan. Jadi bila risk appetite, orang akan masuk dalam satu mode dikenali sebagai risk on. Risk tekan switch on. Dia akan cuba mencari keuntungan, yield seeking. Dan kita akan nampak kegiatan carry trade meningkat. Kita akan nampak mata wang yang punya high beta, pulangan yang tinggi,
berbanding dengan standard. Kita akan nampak seperti New Zealand dollar, Australia dollar lebih meningkat. Manakala apabila sentimen tak cantik, orang akan cari safety of fund. Kita akan nampak contohnya seperti JPY meningkat. Even gold, even kepada USD juga safety of fund. Kita akan ada carry trade unwinding. Jadi sentimen ni dipengaruhi oleh banyak benda. Dua, tema serta maklumat pasaran. Tema ni cerita-cerita besar, Brexit lah, yang berulang-ulang untuk tempoh yang lama. Market data termasuk price. Jangan kata fundamental lawan technical. Tak ada. Semua ni berkaitan. Dan cara anda mentafsir dia. Itu dia. Itu compelling market model tadi. Plan trade anda. Tengok tema. Adakah tema tu minor sementara? Kalau dia sementara, apa yang berlaku itu adalah satu short term. Itu retracement sahaja. Kalau dia major, itu perubahan trend ataupun continuation trend yang besar. Itu dia. Jadi pada satu-satu masa, market cuma tengok satu dua benda. Market tak tengok banyak benda lah. Market tak tengok. Market tengok satu dua benda je. Anda boleh tengok benda ni kepada Forex Live tu. Anda tengok kepada Forex Live tu ada end of session report coming up in European session contohnya. Cerita dia, buat background research anda. Sama ada anda buat dalam bentuk teknikal ataupun fundamental ataupun sentimen intermarket, tak kisah. Asalkan anda disiplin buat benda yang sama kepada sistem anda. Itu saja. Updatekan dia, maksudnya kalau anda buat teknikal, tengok. Okey? Dan tengok apakah possible outcome, kat mana anda nak exit, kat apa yang anda nak buat kalau ada teknikal. Kalau ada fundamental, adakah sentimen ini berterusan ataupun dia cuma satu yang mengubah polisi. Ini contoh kepada cerita besar dan Brexit. Market data ada soft data. Sebab saya sentiasa encourage orang untuk baca survey ni, PMI, ISM. Itu akan membantu anda memahami secara besarnya pasaran ni. Kita ada hard data, polisi, ekonomi, earnings, GDP dan lain-lain. Dan juga harga. Dia tak ada cerita fundamental lawan technical. Tak adalah. Itu orang tak tahu saja nak cerita fundamental lawan technical. Tak ada. Kalau anda gunakan technical lah anda. Kalau anda gunakan fundamental lah anda. Itu saja. Mana yang kena kepada anda, mana yang anda nampak kelebihan anda, gunakan dia. Anda nampak trading cara tu. Contoh Badri. Badri seorang lebih kepada technical side kan Badri? Gunakan technical. Tahu apa jadi dalam market. Itu saja. Jadi sistem anda cuma technical. Tak ada masalah. If that is your system, pakai dia. As long as you know the performance. Itu saja. Don't worry about knowing semua benda. Nak tahu. Rumah Jerome Powell pun kau tahu. Dahsyat. Trump punya Trump punya birthday pun tahu. Dahsyat. Tak perlu. Ketahui yang cukup untuk trading anda, disiplin ikut dia. Itu saja. Tapi kalau anda mengikuti benda-benda ni dan anda terapkan dalam trading anda, pun tak salah. Saya mempunyai macro view kepada market. Saya melihat gambaran besar. Sebab dia sesuai dengan apa yang saya ada. Maklumat yang saya ada. Serta saya kongsikan kepada anda menerusi yang market outlook tu saya kongsikan kepada anda, dan apa yang saya gunakan dia untuk memilih currency apa nak trade. Faham? Saya gunakan dia untuk memilih currency apa nak trade, dan saya gunakan technical. Saya gunakan semua. You will be surprised. Saya technical boleh tahan juga sebenarnya. Saya mengajar technical. Saya mengajar Dow, saya mengajar GAN kalau nak tahu, serta Wyckoff. Dan lepas tu saya lebih kepada Wyckoff. Kalau nak tahu, saya amat mengikuti Wyckoff kalau nak tahu.
Kalau dah nampak yang kita cerita pasal market punya ni, saya banyak kepada Wyckoff. Tapi lama-lama saya lebih tapi asas saya kepada Wyckoff lah. Tapi lama-lama saya gunakan benda yang simple, support resistant, itu saja. Tak guna apa pun sebenarnya, tengok chart. Support kat mana risk, kat mana reward. Itu yang saya tekankan. Okey. Ada indikator yang lebih kepada leading. Leading ni awal. Ni tadi soft data tadi sebabnya kita nak tahu pemain pasaran tu. Di sinilah kita melihat benda. Anda trade technical, anda trade fundamental, anda trade sentiment, anda trade intermarket, anda trade robot, anda trade apa, pastikan anda baca benda ni. Pastikan anda baca benda ni. Tahu apa jadi dalam market. Anda tak ikut apa-apa, anda baca benda ni. PMI ni ISM ni, IV, AIG, PCI untuk New Zealand, COF, ZEW. Tapi cukup kalau banyak sangat, baca ini. Market Economics. Ini memberikan anda maklumat mengenai apa yang sedang berlaku dan sedang mempengaruhi sentimen pasaran semasa. Baca market ni. Business cycle turun naik, kita ada contohnya dekat US, S&P 500, depending kepada standard yang anda gunakan, dia ada berapa banyak ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sektor dekat S&P 500 tu, dan ada sektor yang lebih mengikut kepada business cycle turun naik, itu cyclical, dan ada sektor yang lebih kepada dia sendiri saja, itu non-cyclical. Kita ada pasaran saham contohnya, orang melabur untuk pasaran untuk saham yang nampak syarikat itu akan naik, itu growth. Syarikat itu mempunyai value, itu value investing. Dan kepada income, orang yang trade, bukan trade dia melabur dan dia simpan, itu dividen, dia mencari dividen. Dan fahamkan semua benda ni berkaitan lah. Mata wang lah, kepada saham lah, indikator ekonomi, semuanya adalah berkaitan. Central Bank melihat berkaitan ini dan kerajaan juga, dan mengeluarkan polisi dia untuk memastikan citizen, pemain dalam pasaran tu produktif dan mencipta kekayaan. Itu dia. Jadi apabila mereka mengeluarkan polisi, diorang akan mengeluarkan projection, dan seterusnya market participant akan melihat kepada kuantitatif study. Tengok indikator sekarang macam mana, ke arah projection. Tak ke arah projection, mata wang lemah, ekonomi lemah. Ke arah projection, mata wang naik, ekonomi naik. Nampak? Saham pun kena-mengena dengan benda ni. Tak dapat lari daripada sudut kualiti data, GDP, inflation, retail sales dan lain-lain. Semua tu ada. Jadi dalam trading, anticipate. Bukannya anda buka chart terkejut. Jangan buat benda tu. Anticipate. Market type analysis, kita tengok kepada arah pergerakan, sama ada market tu adalah trending ataupun ranging. Kita tengok price volatility. Sesuaikan teknik anda kepada market anda. Trade market anda punya. Tak tahu macam mana rupa market anda punya, tengok yang anda banyak profit. Apa bentuk chart yang anda trade tu? Kalau bentuk chart tu adalah satu chart sehala, ada nampak chart tu macam tu, baru anda trade. Ada nampak di sideways, anda tak trade. Contoh. Trade market anda punya. Jadi apabila melihat chart, tengok security mana, mata wang mana move, kenapa dia bergerak macam tu, ke arah mana, dan apa pendapat pasaran mengenai pergerakan berkenaan. Liquidity, kalau kita lihat kepada ni something yang saya tulis dia dekat group nanti. Jadi siapa yang trade untuk tak payah. Tunggu, pusingan yang akan datang untuk saham, saya akan letakkan berapa ratus ribu, berapa million volume, baru ada trade saham berkenaan untuk intraday secara breakout,
secara retracement, secara contrarian, kita akan letakkan volume-volume ni. Kalau teknik anda trade saham, cara ini, cara ini. Kalau trade sama juga macam currency. Bila ada trade currency, dia ada masa-masa tertentu certain currency tu aktif. Tengok kalau dia break out, kalau dia break out kena ada sama ada dia, kalau dia break out dengan candle yang pendek, kebiasaannya itu sustainable. Cerita dia, bila anda nampak breakout, contohnya, anda nampak breakout macam ni. Okay. Australia dollar, mana satu breakout. Okay, ni GBP USD. Okay. Tengok volume dia. Tengok volume dia. Kalau dia breakout yang ini tadi, dengan volume yang macam ni, rendah-rendah ni, jangan trade. Okay. Wassalam. Kalau dia breakout dengan volume yang tinggi macam ni, ini sustainable. Nampak Tengok ni dia cuba kat sini, volume dia jatuh. Nampak ni? Dia breakout sini, lepas tu volume dia jatuh. Ini biasanya tak jadi. Dan dia naik balik, volume dia naik balik. Nampak? Mana lagi? Breakout tu, cerita dia kena ada buyer yang semakin banyak ataupun seller yang semakin banyak. Faham? Ini menunjukkan jumlah buyer tu makin banyak. Itu akan menyokong kepada breakout ni. Kalau anda nampak dia mula turun balik, dia akan sideways balik dan retest balik. Tapi banyak orang, bila dia dapat MT4, benda pertama dia buang apa? Volume. Itu volume analysis. Itu salah satu. Jadi volume tu jangan buang. Tengok time dia, tengok pair dia. Okay? Dan kepada Asia, Europe, American, masing-masing ada sifat dia sendiri. Asia, biasanya kita nampak ranging market. Market jump satu tempat ke satu tempat yang lain. Itu Asia session. Kat Europe session, biasanya kalau dia ada trend, jangan lawan. Jangan lawan trade masa Europe. Kalau anda nak cari retracement masa Europe tu, jangan. US session, yes. Ikut trend pada Europe session. Kalau anda nak contrarian, anda nak retracement, tunggu American session. Maksudnya, European session, kalau ada breakout, itu cantik. Boleh? Kalau breakout masa Europe, biasanya dia pergi je. Nak reverse pun lagi, waktu US nanti. Boleh? Okay. Fahamkan yield, risk, liquidity. Apa daripada sudut liquidity mata wang, USD paling banyak, nombor 2 Euro, JPY, GBP, AUD, CAD, SHEF dan NZD, serta sesi-sesi tertentu untuk mata wang berkenaan. Trade dia pada waktu dia lah. Okay? Jadi itu penerangan yang saya harap membantu anda. Nombor 1 untuk faham forex tu tadi apa? Pergerakan investment fund. Apa yang menggerakkan dia, sejarah dia, dan lepas tu anda fahamkan mengenai cara nak membentuk compelling market model. Kepada anda tak payah cuba nak tahu sebenda, mustahil. Saya pun banyak benda yang saya masih explore. Dah 20 lebih tahun, ada lagi benda yang saya tak tahu. Tak dapat. Mustahil. Sentiasa ada benda baru dalam market. To keep yourself current all the time is very, very susah. What you can do is trade your system. Sebab itu saya selalu pesan, invest dalam sistem anda, dagangkan sistem anda. Itu sahaja yang kita buat. Dan ingat apa yang kita cover pagi tadi, webinar siang tadi mengenai invest dalam trading. Invest. Fikir sebagai investor, rancang duit anda, lepas tu anda trade, gunakan SOP anda saja. Itu saja. Okey? Jadi jangan lupa, esok hari kita tak ada kita punya webinar. Esok hari tak ada. Saya ada a few things nak settlekan.
apa hari Khamis kita akan start balik kita punya webinar hari Khamis. Hari Khamis nanti kita akan cerita mengenai apa dan bila untuk berdagang, mengenai analisis intermarket serta kemahiran dagangan mengenai analisa thank you Dungat fundamental dan Dungat try untuk jangan miss yang ini kemahiran dagangan pengurusan risiko serta kemahiran dagangan psikologi dagangan 25 dan 26 ya. Try nak ikut. Okey. Dan barulah kita cerita yang lain-lain ni dah pernah dengar kan bukan benda baru. Okey. Yang mengenai pengurusan sebab saya akan cerita mengenai portfolio ikut yang tu ikut kita punya webinar khas ni 2 hari bulan nanti itu saya akan ulang juga cerita tu mengenai portfolio strategi portfolio dagangan forex. Instead of anda cuba untuk compound account, anda compound portfolio pelaburan. Itu kita akan discuss dalam ni nanti kita biasa dulu kita buat 4 jam, ini cuma 2 jam pukul 4 sampai pukul 6 tu. Okey. Pada 2 Mac nanti. Jadi daftar kita juga ada kita punya seminar. Jadi hujung minggu ni Helmi dekat Penang, dekat Melaka dan juga dekat ni semua Helmi awal ni. Dekat Kedah Jadi daftar bagi siapa yang ada dekat utara Semenanjung tu. Dan bagi siapa yang berpeluang ikut kelas kita, saya akan ke Sabah 9 Mac nanti. I hope I see most of you guys. Kita punya center penuh pada 9 hari bulan. Dan pada 16 hari bulan Helmi di Johor, saya dekat Penang. Jadi ambil peluang ni kelas kita akan buat dia dengan secara bersiri. Don't worry kalau anda miss yang pertama sebab masih awal lagi dan kali kedua ni adalah kepada cerita saham. Macam mana anda berdagang saham. Jadi itu untuk saya lah. Okey. Jadi try ikut kita punya sesi ni macam mana anda trade CFD saham. Try ikut dan kalau ada peluang tu jangan lepaskan lah. Okey. Jadi insya-Allah kita bersama lagi pada sesi pada hari Khamis nanti jadi kita bersama lagi pada insya-Allah pada Khamis nanti dan bagi siapa perlu ikut yang Helmi punya ni dekat seminar dekat Penang. Okey, terima kasih semua. Insya-Allah bersama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Badruddin, Helmi, Dungat, Badri, thanks Nazir, thanks. Fendi, thanks. Arif, terima kasih. Ming Leong, tak ada soalan Ming Leong. Oh, ada penyokong tim ada Minuddin. Faisami, thanks. Terence, thanks Terima kasih semua. Assalamualaikum.